Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai hasil pembelajaran selepas meneliti video ini, saya berharap anda akan dapat menerangkan perkembangan bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan pada zaman Abbasiyah, menyenaraikan 9 faktor utama mengapa ilmu pengetahuan pesat berkembang di zaman ini, menjelaskan 4 institusi yang memainkan peranan penting dalam menyebarluaskan ilmu pengetahuan, dan menerangkan 5 bidang ilmu yang diterokai di zaman ini beserta contoh bagi setiap satu. Sebagaimana kita semua maklum, ilmu pengetahuan merupakan suatu bidang yang sangat dititik beratkan oleh umat Islam sejak hari pertama diturunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah amalan ini kemudiannya diteruskan hingga ke zaman kerajaan Abbasiyah. Bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan menjadi asas yang terpenting dalam pembinaan kerajaan ini sejak awal penubuhan lagi. Baghdad kemudiannya muncul sebagai kota ilmu terulung. Pada zaman kerajaan Abbasiyah juga muncul begitu ramai sarjana Islam terkenal. Nama-nama seperti Imam Abu Hanifah, Malik bin Anas, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Al-Bukhari, Muslim, selain Jabir bin Hayyan, Ibnu Haytham, Al-Battani, Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Al-Idrisi dan ramai lagi adalah antara nama besar dalam bidang ini. Perkembangan ilmu pengetahuan di zaman Abbasiyah adalah sangat pesat, malah lebih pesat daripada zaman Umayyah. Ini adalah disebabkan faktor dalaman kerajaan Bani Abbasiyah itu sendiri, yang mana kedudukan politik mereka lebih kukuh dan stabil dan menguasai hampir 2/3 dunia pada ketika itu berbanding semasa kerajaan Umayyah yang sentiasa dilanda krisis pemberontakan, terutamanya daripada golongan Syiah. Faktor ini kemudiannya memberi peluang besar pada kerajaan ini untuk menumpukan perhatian kepada penyebaran ilmu pengetahuan dan pendidikan. Seterusnya, kita akan berbincang tentang faktor utama perkembangan pendidikan di zaman keemasan kerajaan Abbasiyah. Faktor utama perkembangan pesat ilmu pengetahuan di zaman ini adalah disebabkan minat dan galakan daripada khalifah itu sendiri. Sebagai contoh, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur yang merupakan khalifah kedua Abbasiyah telah meminta Imam Malik bin Anas membukukan koleksi fatwa beliau sehingga terhasil kitab yang masyhur Al-Muwatta. Khalifah Harun Ar-Rashid telah membina Baitul Hikmah sebagai perpustakaan negara yang masyhur. Di dalamnya terkumpul karya-karya dari dalam dan luar negara. Khalifah Al-Ma'mun begitu meminati ilmu falsafah sehingga beliau mengarahkan penterjemahan karya Yunani ke dalam bahasa Arab, selain pernah menjadikan buku-buku falsafah Yunani kuno sebagai tebusan terhadap tawanan perang tentera Rom. Faktor kedua, aktiviti penterjemahan. Aktiviti penterjemahan karya dari tamadun luar sangat pesat berlaku di zaman ini, terutama pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun. Pada masa itu, buku-buku perubatan dan falsafah Yunani kuno terutamanya begitu diminati dan mendapat tempat dalam masyarakat, sehingga akhirnya ia meresap ke dalam disiplin ilmu Islam yang lain seperti ilmu akidah. Faktor ketiga, kestabilan politik dan ekonomi. Kedudukan politik dan ekonomi kerajaan Bani Abbasiyah yang kukuh dan stabil, terutamanya di zaman Khalifah Harun Ar-Rashid dan Al-Ma'mun, membolehkan kerajaan menumpukan usaha secara intensif terhadap pembangunan ilmu pengetahuan dan penyediaan prasarana. Faktor yang keempat adalah dasar kerajaan. Tumpuan kepada merakyatkan ilmu pengetahuan menjadi dasar kerajaan Abbasiyah pada ketika itu. Contohnya ilmu falsafah yang merupakan ilmu golongan elit telah menjadi ilmu yang dipelajari oleh golongan rakyat biasa dan diminati. Kerajaan juga sanggup membayar para sarjana dengan bayaran yang lumayan bagi projek penterjemahan buku-buku ilmiah daripada negara luar seperti Yunani. Faktor kelima, kewujudan prasarana pendidikan yang baik.
Banyak kemudahan yang disediakan oleh kerajaan seperti masjid, perpustakaan, pusat pengajian, bahkan istana khalifah dijadikan sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan, merancakkan lagi aktiviti pendidikan, seterusnya membantu ilmu pengetahuan menjadi lebih demokratik dan meluas. Faktor yang keenam, kedudukan Baghdad. Baghdad merupakan bandar baharu yang dibangunkan oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Lokasinya yang berada di antara sungai Euphrates dan Tigris di negara Iraq menjadikannya strategik sebagai pusat perdagangan dan politik dunia pada waktu itu. Faktor ketujuh, hubungan diplomatik antara kerajaan Abbasiyah dengan negara luar. Hubungan luar yang baik, contohnya dengan negara Byzantine, Perancis dan kerajaan Umayyah di Andalusia, bukan setakat menjayakan usaha perdagangan, bahkan mencetuskan revolusi kemasukan karya dari luar ke Baghdad. Faktor ke-8, galakkan Islam. Sentimen keagamaan memainkan peranan paling signifikan dalam penyebaran ilmu pengetahuan. Sejak generasi para sahabat Rasulullah SAW lagi, mereka berjihad menyebarluaskan ilmu pengetahuan sebagai satu tradisi dan medan amal jariah. Dan faktor yang ke-9, kreativiti para sarjana. Kreativiti para sarjana begitu terserlah dalam penghasilan karya menjawab kekeliruan yang timbul akibat kemasukan ilmu falsafah ke dalam disiplin ilmu Islam. Sebagaimana karya Imam Ahmad ibn Hanbal yang bertajuk Ar-Raddu 'ala az-Zanadiqah wal Jahmiyah, Al-Bukhari dengan karyanya Khalqul Af'al wal Ibad, Al-Muzani dengan Syarhus Sunnah, dan banyak lagi contoh lain. Kreativiti para sarjana lebih menonjol dalam bidang ilmu akal sehingga memungkinkan penciptaan pelbagai peralatan moden seperti astrolab, alat untuk menentukan kedudukan matahari, bulan dan bintang dalam bidang astronomi, peta glob yang pertama dunia dalam bidang geografi, pelbagai peralatan canggih dalam bidang perubatan dan sains, serta banyak lagi. Sekarang, cuba senaraikan kembali 9 faktor utama perkembangan Islam dalam era Abbasiyah satu persatu. Sebagai kesimpulan, terdapat 9 faktor utama perkembangan ilmu pengetahuan di zaman Abbasiyah, iaitu yang pertama, galakan khalifah, aktiviti penterjemahan yang pesat, kestabilan politik dan ekonomi kerajaan Abbasiyah, dasar kerajaan yang memberi tumpuan terhadap bidang ini, kewujudan prasarana yang cemerlang, kedudukan Baghdad sebagai pusat perdagangan, hubungan diplomatik yang baik dengan kerajaan luar, sentimen keagamaan dan galakan Islam supaya menora ke alam, dan kreativiti para sarjana. Seterusnya, kita akan beralih kepada subtajuk kedua, iaitu institusi pendidikan pada zaman Abbasiyah. Kepelbagaian institusi pendidikan di era Abbasiyah telah membantu merancakkan lagi aktiviti pendidikan pada masa itu. Antaranya ialah yang pertama, masjid. Masjid telah menjadi pusat penyebaran ilmu Islam yang terbesar pada ketika itu. Contohnya Masjid Jami' Al-Mansur yang telah dibina oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur pada masa itu penuh dengan halaqah ilmu seperti yang berlaku di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat baginda. Institusi yang kedua ialah Istana Khalifah. Terdapat khalifah yang membuka satu sudut dalam istana baginda sebagai tempat para sarjana bermuzakarah dan menyampaikan ilmu seperti yang dilakukan oleh Khalifah Al-Mu'tadid Billah. Ketiga, perpustakaan. Antara perpustakaan yang masyhur pada era Abbasiyah sebagai pusat penyebaran ilmu ialah perpustakaan Baitul Hikmah yang dibina oleh Khalifah Harun Ar-Rashid. Selain itu, terdapat sebuah lagi perpustakaan yang masyhur di Mesir yang dikenali sebagai Darul Hikmah. Dan yang keempat, pusat pengajian atau madrasah.
Antara pusat pengajian yang terkenal di era Abbasiyah ialah Al-Madrasah An-Nizamiyah yang dibina oleh Nizamul Muluk, Perdana Menteri keturunan Saljuk, dan Al-Madrasah Al-Mustansiriyah yang dibina oleh Khalifah Al-Mustansir bin Az-Zahir, Khalifah ke-36 Abbasiyah. Berikutnya, kita beralih ke subtajuk ketiga, iaitu bidang ilmu yang pesat diterokai pada zaman ini. Ilmu-ilmu yang berkembang pesat pada era ini boleh dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu ilmu yang berteraskan wahyu dan ilmu yang berteraskan akal. Perkembangan ilmu berteraskan wahyu adalah sangat pesat pada masa itu sehingga dianggap sebagai Asrut Tadwin atau zaman penyusunan ilmu. Sebagai contoh, ilmu tafsir mula dibukukan secara sistematik mengikut susunan surah sebagaimana yang dilakukan oleh Yahya bin Ziyad Al-Farra, dan kitab tafsir yang masyhur pada masa ini ialah Tafsir At-Tabari yang disusun oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Seterusnya, ilmu hadis. Penyusunan dan pengumpulan ilmu hadis mencapai zaman kegemilangan pada era Abbasiyah. Para sarjana hadis muncul dengan karya ulung masing-masing seperti Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Kesemua kitab ini dikenali sebagai Kutub As-Sittah. Seterusnya, ilmu fiqh. Pada era ini juga muncul ulama muktabar dalam mengasaskan mazhab-mazhab yang terkenal seperti Abu Hanifah Nu'man bin Thabit, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu juga nama Abu Yusuf Al-Muzani, Sahnun, Al-Mawardi, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan ramai lagi. Begitu juga dengan ilmu tauhid. Kemasukan pengaruh falsafah Yunani ke dalam disiplin ilmu tauhid telah menyebabkan ramai ulama bangkit untuk menjawab kekeliruan yang timbul. Sebagaimana sarjana yang telah disebutkan sebelum ini, sarjana lain yang mewarnai perkembangan ilmu ini ialah Abu Hasan Al-Ash'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, Al-Ghazali dan ramai lagi. Seperti mana ilmu wahyu, kegemilangan ilmu berteraskan akal juga tidak dapat dinafikan. Seperti matematik, beberapa formula baru diperkenalkan seperti trigonometri, algebra, geometri, logaritma, sistem angka dalam abjad dan pengenalan sistem angka sifar dalam sistem angka Arab. Tokoh yang popular dalam bidang ini ialah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Karya beliau yang masyhur adalah Hisabul Jabri wal Muqabalah, dan beliau dilantik oleh Al-Ma'mun sebagai pengarah kepada Baitul Hikmah. Seterusnya, ilmu falak atau astronomi. Beberapa penemuan baharu yang dicatatkan berlaku pada era ini antaranya ialah kemampuan mengukur jarak antara bumi ke matahari, jadual pergerakan bulan dan bintang, penjelasan tentang sistem geologi bumi seperti pengaruh bulan dan matahari terhadap pertukaran musim, penciptaan alat pengukur sudut astrolab. Tokoh dalam bidang ini ialah Al-Battani. Beliau menemui cara mengukur jarak antara bumi dengan matahari dan membina jadual pergerakan bulan dan bintang. Seterusnya, ilmu kimia. Pada zaman ini, sarjana Islam telah memperbaharui beberapa teori kimia yang penting berdasarkan metod eksperimen. Penemuan lain adalah seperti penemuan beberapa asid galian seperti asid nitrik, sulfurik dan sebagainya, teori penghasilan petroleum dan alkohol, penambahbaikan terhadap proses pembuatan kaca, dan tokoh utama adalah Jabir bin Hayyan yang telah menemui asid sulfurik dan telah menghasilkan 8 buah karya tentang kimia. Seterusnya, fizik.
Antara pencapaian sarjana Islam dalam bidang ini ialah seperti mencipta teori pergerakan jirim, daya graviti dan pantulan cahaya, menjelaskan tentang lapisan mata dan proses penglihatan, menyukat kelajuan bunyi dan cahaya, dan penciptaan cermin mata. Tokoh dalam bidang ini ialah Al-Hasan bin Al-Haytham yang telah memberikan penjelasan yang cemerlang tentang proses penglihatan menerusi pembiasan cahaya pada retina. Teori ini telah memperbetulkan teori ahli fizik Yunani pada ketika itu. Beliau telah menghasilkan lebih daripada 200 karya dalam bidang ini termasuk kitab Al-Manazir, Maqalah fi Daw' dan Maqalah fi Tahlil wa Tarkib. Dalam disiplin ilmu geografi pula, para sarjana Islam telah memberikan sumbangan dari sudut, memberikan ukuran yang tepat tentang keluasan bumi, menghasilkan peta dunia pertama dalam bentuk glob, dan tokoh yang ternama dalam bidang ini ialah Al-Idrisi yang telah menghasilkan peta dalam bentuk glob selain ensiklopedia tentang geografi yang bertajuk Nuzhatul Mushtaq fi Tirakil Afaq. Beliau pernah diminta oleh King Roger dari Sisili untuk membuat peta dunia pada ketika itu. Seterusnya, bidang perubatan. Antara pencapaian dalam bidang ini ialah menjelaskan kesan kuman terhadap penyakit, menjelaskan tentang teori jangkitan virus, penemuan pelbagai jenis penyakit baharu seperti rubella, alahan, cacar dan penyakit jiwa, penciptaan ubat untuk pelbagai penyakit kronik, penciptaan picagari, ubat bius dan benang khusus untuk pembedahan dan lain-lain. Tokoh yang ternama dalam bidang ini tidak lain ialah Ibn Sina yang telah menghasilkan 116 buah karya termasuk karya agung beliau Al-Qanun fit Tib serta pelbagai penemuan baharu dalam bidang ini. Sekarang, cuba anda fikirkan tentang apakah kepentingan ilmu terhadap pembinaan tamadun? Kita perlu sedari bahawa bangsa yang bertamadun akan memberi perhatian yang serius terhadap pendidikan anak bangsa mereka. Kesepaduan antara ilmu fardu ain dan fardu kifayah telah melahirkan umat yang kuat dari aspek rohani, mental dan fizikal. Ilmu, karya dan teknologi umat Islam telah dipindahkan ke Eropah yang pada masa itu berada dalam zaman gelap atau Dark Ages sehingga tercetusnya Renaissance. Untuk mencapai kecemerlangan sebegini, umat Islam pada hari ini perlu berusaha secara giat dalam menguasai pelbagai bidang ilmu klasik dan moden. Sekian.